Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita di sesi perkongsian Easy Quality Consult. Baik, sebelum saya meneruskan lebih lanjut tentang cerita uh, pengurusan kualiti macam yang saya bincangkan dalam episod yang lepas, hari ini saya terlebih dahulu nak bercerita tentang satu bangsa yang hebat, bangsa Jepun lah. Saya bersama dengan masyarakat Jepun ni, saya dah berdamping dengan mereka sejak daripada saya tamat SPM. Kemudian saya belajar bahasa Jepun, melanjutkan pelajaran ke Jepun dan sehingga ke saat ini saya membesarkan keluarga saya, membina keluarga saya di Jepun. Dah lebih 25 tahun saya bersama mereka. Mungkin ada yang tak sependapat dengan saya faham. Mungkin zaman sekarang ni kan bangsa Cina ataupun Korea ataupun Taiwan yang lebih terkedepan, saya faham tu. Cuma apa yang saya nak sampaikan hari ini, apa benda yang saya nak ceritakan hari ini adalah satu peristiwa sejarah dunia yang pernah berlaku 60 tahun, 70 tahun yang lepas. Okey. Hari ini kita baru berada di episod yang kedua sebenarnya. Jadi inilah perkara-perkara yang saya cuba nak cover hari ini. Jepun ketika pasca perang. Kita tahu negara Jepun ni merupakan negara yang dah kalah teruk dalam Perang Dunia Kedua. Tapi dalam masa beberapa tahun selepas itu, mereka berjaya mencapai satu tahap kemajuan sehingga menjadi antara kuasa besar ekonomi dunia. Saya memang ada satu persoalan besar dalam kepala saya ni, apa sebenarnya yang berlaku selepas perang tu yang menyebabkan mereka boleh mencapai tahap keadaan macam tu. Jadi yang kedua, peranan Amerika dalam pembangunan semula Jepun. Kita tahu Amerika yang memusnahkan Jepun dan sebenarnya yang kita tak tahu, Amerika jugalah yang membantu membangunkan balik semula Jepun. Kemudian revolusi industri di Jepun. Ada beberapa perkara lah sebenarnya punca yang menyebabkan mereka berjaya mencapai tahap kemajuan yang saya cakap tadi tu. Antara satu daripadanya adalah revolusi industri. Dan yang menariknya di sebalik revolusi industri ni, sebenarnya faktor utama yang membolehkan mereka capai ke tahap revolusi industri ini adalah peningkatan kualiti produk mereka. Itu yang saya nak cerita tu. Dan yang akhir sekali, kesan revolusi industri Jepun ni kepada dunia, impak yang diberikan oleh revolusi industri ini kepada masyarakat dunia. Alright. Tahun 1945, ini cerita sejarah ya. Waktu Amerika meletakkan 2 biji bom atom, menjatuhkan 2 biji bom atom di 2 bandar besar di Jepun ketika itu, Hiroshima dan juga Nagasaki. Ikut bacaan saya, ada 2.5 juta hingga ada juga pendapat menuliskan 3 juta penduduk Jepun ketika itu terkorban. Bukan disebabkan oleh bom atom semata lah, maksudnya sepanjang serangan daripada tentera Amerika kepada Jepun ketika itu, jumlah manusia yang terkorban adalah seramai 3 juta penduduk. 3 juta orang penduduk ketika itu. Banyak tu. Baik, selepas Jepun menyerah kalah tahun 1945, berlaku pendudukan tentera Amerika dekat Jepun ni. Ini orang yang paling berkuasa lah ketika itu, General Douglas MacArthur. Dan yang sebelah kiri itu adalah map di mana penempatan tentera Amerika di seluruh tanah Jepun. Mereka ni mengawal perairan Jepun ketika itu, menghalang daripada tentera Jepun ni. Kiranya hukuman mereka ketika itu tak boleh nak memiliki tentera lagi dah. Jadi dia mengawal perairan Jepun supaya tentera Jepun ni tak keluar daripada Jepun untuk menyerang negara orang lagi selepas tu. Jadi mereka mengawal perairan Jepun, seluruh perairan Jepun ketika itulah. Dan satu perkara yang menarik, disebabkan pelindungan yang diberikan itu menyebabkan negara-negara luar ketika itu China ataupun Korea, kan waktu itu kan mereka tengah perang. Jadi tak boleh datang serang Jepun lah sebab mempunyai kawalan daripada pihak Amerika. Dan satu lagi perkara yang menarik, disebabkan protection yang diberikan oleh pihak Amerika ketika itu, masyarakat Jepun ni dia boleh concentration tu, maksudnya fokus pada pembangunan negara mereka, pembangunan semula negara mereka. Alright, ini adalah salah satu gambar lah agaknya. Barangkali ketika itu keadaannya serupa ni lah. Jadi selain daripada nyawa yang terkorban tu, keadaan Jepun ketika itu memang kiranya musnah teruk.
sistem perhubungan, sistem telekomunikasi, infrastruktur ketika itu musnah, kawasan perumahan, kilang-kilang, semua tu pun kiranya rosak teruk lah. Jadi keadaan rakyat ketika itu memang daif, kemiskinan berlaku, mereka kelaparan, kerja tak ada, yelah kilang semua dah hancur kan. Jadi pekerjaan tak ada, jadi mereka memang hidup dalam keadaan yang daif. Dan satu masalah General MacArthur tadi tu, dia tak dapat nak berhubung dengan dia punya askar seluruh Jepun sebabkan sistem telekomunikasi, radio tak berfungsi kan. Jadi dia menghadapi satu masalah yang besar untuk berhubung dengan para tentera dia. Dan juga selaku penjajah, dia ni nak cubalah reach masyarakat Jepun ketika itu, nak menghantarkan message contohnya. Tapi tak boleh nak buat benda tu sebab phone dan radio semua tak berfungsi. Itu satu sisi lah. Dan satu sisi lain, ada satu kumpulan manusia ni yang menggelarkan diri mereka JUSEN. Saya tak tahu sebutan dia macam mana. Union of Japanese Scientists and Engineers. Nihon Kagaku Gijutsu Renmei dalam bahasa Jepun. Mereka ni adalah gabungan para saintis, para jurutera, para academic scholar bergabung. Jadi ini semua cerdik pandai lah dalam Jepun ni bergabung, yang diketuai oleh Profesor Kaoru Ishikawa. Dr. Ishikawa ni yang kemudian nanti saya ceritalah, yang mencipta Ishikawa diagram tu, cause and effect diagram, yang fishbone diagram tu kan. Nanti saya ceritalah dalam topik yang lain. Jadi beliau ni mengetuai kumpulan ni. Apa tujuan kumpulan ni ditubuhkan pada tahun 1946, kiranya about setahun lah daripada kekalahan Jepun tu. Jadi mereka ni bersatu untuk mencari satu solution macam mana diorang nak recover balik Japan ni dengan kadar yang pantas. Sebab keadaan masyarakat semua sedang melarat sekarang ni kan, kemiskinan berlaku. Jadi diorang tahu diorang bertanggungjawab untuk mencari satu penyelesaian macam mana diorang nak buat comeback. Jadi mereka cuba cari option yang ada lah. Mereka tahu mereka tak ada sumber jadi, tenaga, dari segi gas, minyak, diorang tak ada benda tu. Dan juga geografi landscape diorang ni tak bagus, bencana alam banyak, jadi sektor pertanian juga bukan pilihan. Yang mereka tahu adalah mereka ni sebenarnya adalah negara industri. Kita jangan lupa mereka ni merupakan negara perindustrian juga. Sebelum waktu zaman perang dulu, mereka sendiri yang mencipta peralatan perang, kapal perang, Yamato Battleship, itu famous Yamato Battleship ketika itu. Dan juga kapal perang mereka, kapal terbang ni nama dia Zero Jet Fighter ni. Mereka sendiri yang cipta peralatan perang semua ni. Dan juga mereka ada juga mencipta produk civilian, maksudnya keperluan harian kan, keperluan barang-barang elektronik untuk kegunaan asas. Cuma ketika itu perkara yang tentang produk mereka ni, mereka tak mampu untuk menghasilkan satu produk yang kualiti tinggi. Memang diketahui ramai lah ketika itu. Mereka ada juga ekspor barang keluar, tapi memang diketahui dunia bahawa produk made in Japan ni bukannya mempunyai satu kualiti yang tinggi. Sebaliknya, kualiti produk mereka ni kualiti yang rendah. Jadi, dia tahu kalau mereka nak ekspor barang-barang mereka untuk bersaing di peringkat antarabangsa, memang tak boleh diterima. Jadi JUSEN ni tahu mereka perlu meningkatkan kualiti produk dan juga produktiviti barang-barang mereka. Sebab mereka nak bersaing di persada antarabangsa lah, kiranya international punya market kan. Jadi dua perkara ni mereka tahu mereka perlu membaik pulih mereka punya kualiti dan juga produktiviti. Dan dari mana mereka nak perlu dapatkan ilmu-ilmu tu. Jadi JUSEN ni dia come out dengan satu perancangan mana company organisasi yang ada duit, yang masih berduit lagi ketika itu, mereka boleh pergi buat belajar lah, pergi keluar, melawat ke kilang-kilang di luar Amerika, Europe dan sebagainya, untuk dapat bawa balik ilmu-ilmu daripada sana untuk dipraktikkan di dalam Jepun. Itu untuk organisasi yang masih berduit.
Satu lagi cara, mereka rasa dia perlu import ilmu daripada luar. Jadi, dia fikir dia perlu bawa somebody daripada luar yang mahir dalam ilmu kualiti dan juga boleh membantu mereka meningkatkan produktiviti. Dia perlu import ilmu tu dari luar. Jadi dia rasa mereka perlu menjemput para pakar lah daripada luar sana untuk mengajar mereka tentang ilmu kualiti dan juga produktiviti. Okey. Saya lupa nak cerita. Ada satu babak dalam filem Back to the Future 3 yang sebenarnya ada menceritakan sikit situasi produk made in Japan ketika itu. Saya tak tahu sama ada anda perasan atau tidak. Cuba kita tengok je lah. Unbelievable that this little piece of junk could be such a big problem. No wonder this circuit failed. It says made in Japan. What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. Okey, perasan ke ada scene tu dalam cerita Back to the Future 3 di mana Marty McFly yang datang daripada tahun 80-an kan, dia back to tahun 55 berjumpa dengan Doc Emmett Brown. Jadi Marty yang sedia maklum produk kualiti barang-barang daripada Jepun yang mempunyai high quality ketika itu tahun 80-an, bila dia pulang ke tahun 50-an berjumpa dengan Doc Emmett Brown yang pada pendapat dia barang-barang made in Japan ni mempunyai kualiti yang rendah. Barang-barang tahun 50-an dan juga sebelum tu daripada Jepun sememangnya mempunyai kualiti yang rendah. Jadi dia tak boleh terima akal ni benda yang Marty cakap. Produk kualiti Japan ni mempunyai high quality. Sebab Marty McFly ni dia datang daripada tahun 80-an. Okey, kita sambung. Jadi macam mana macam mana produk kualiti made in Japan punya produk ni lah berjaya mencapai tahap kualiti yang tinggi. Macam yang saya cakap tadi, dia berkolaborasi lah bersama pakar-pakar daripada luar. Jadi dia import dua orang ni, dua watak, Dr. Deming, William Edward Deming dan juga Dr. Joseph Juran ni daripada Amerika. Saya pernah sentuh pasal mereka berdua ni dalam episod yang lepas. Jadi mereka ni adalah pakar kualiti. Mereka adalah mathematician, statistician. Jadi diimport ke Jepun untuk mengadakan seminar-seminar di Jepun. Jadi pada tahun 1950-an banyaklah series of seminar yang dilakukan oleh dua watak ni memberikan ilmu, mengajar para leaders dalam sektor industri di Jepun, memberikan mereka ilmu tentang kualiti, macam mana cara approach untuk membuat barang secara betul, dan banyak lagi lah. Dan ini dua gambar yang saya jumpa dalam Google. Gambaran ketika itulah di mana Dr. Deming mengadakan seminar mengajar ilmu kualiti kepada para leaders di dalam Jepun. Okay. Apa benda yang diajarkan oleh Dr. Deming sebenarnya? Dia menganjurkan apa yang kita panggil sebagai SQC, Statistical Quality Control. Dia about refining the process. Approach yang bagus lah, approach yang betul untuk kita membuat sesuatu barang. Bila kita nak buat sesuatu barang, dia ada banyak proses-proses yang terlibat. Dan kita tak boleh nak dapatkan proses-proses ni, proses yang perfect from the very beginning. Jadi apa yang dianjurkan oleh Dr. Deming ni, bila kita buat, untuk mencapai satu quality standard ataupun specification kita, mungkin kita tak dapatkan quality to inspect, ataupun kita terhasilkan defect. Tak apa, apa yang dia kata, kita kena rekodkan defect ni semua. Dan yang penting kita kena identify dari mana datangnya punca defect ni berlaku. Apakah dia punya root cause. Bila kita dapat define dia punya root cause, kita kena letak action, kita kena fix dia lah. Kita kena dapatkan solution supaya perkara itu tidak berlaku lagi bila kita punya second trial. Dan bila kita buat second attempt, kita jumpa barangkali different defect pula. Jadi yang defect tadi tu dah tak ada dah, different defect pula. Dan kita cari solution untuk defect ni pula.
Dan proses tu ulang-ulang kali, repetitive cycle ni apa yang kita panggil sebagai PDCA cycle, Plan, Do, Check, Action cycle ataupun Deming cycle. Ini jugalah merupakan asas kepada konsep continuous improvement ataupun penambahbaikan berterusan. Dalam bahasa Jepun kita panggil Kaizen. Inilah konsep asas dia. Dan Dr. Juran ni pula, apa yang dianjurkan oleh Dr. Juran adalah total quality management dia dari segi pengurusan. Maksudnya untuk kita menjaga kualiti ni bukan limited to certain department, bukan responsibility itu jatuh kepada QA department ataupun QC department semata. Untuk kita mencapaikan tahap kualiti yang bagus, kita perlu mendapat contribution daripada seluruh unit dalam satu-satu organisasi itu. Jadi untuk kita mencapaikan total quality management, setiap satu fasa dalam manufacturing tu kena terapkan quality mind tu di setiap proses tu supaya kita dapat capai total quality management punya status lah. Okey, nanti kita cerita topik ni dalam episod yang berikutnya. Baik, peranan Jusri ketika itu. Seminar-seminar yang dilakukan oleh Dr. Deming dan juga Dr. Juran ni lebih fokus kepada para leaders lah. Dan Jusri tu rasa ilmu-ilmu tu perlu disampaikan terus kepada orang-orang bawahan di peringkat akaumbi. Sebab kan operator, technician, supervisor semua tu kan yang menggerakkan operation sektor perindustrian tu sendiri. Jadi mereka tu perlu ada ilmu tu. Jadi macam mana cara untuk pihak mereka ni menyampaikan ilmu tu, inilah dia antara cara-cara yang mereka come out ketika itu. Mengedarkan majalah, mereka menerbitkan majalah-majalah yang berkaitan dengan kualiti dan mereka buat edaran tu seluruh pelosok Jepun. Dan juga ada satu cara lain, mereka menggunakan media massa, radio dan juga televisyen. Mereka buat broadcast kira macam TV pendidikan lah, mengajar tentang kualiti. Dan Deming Prize ni pula adalah dianugerahkan kepada organisasi yang cemerlang, yang berjaya mempraktikkan ilmu kualiti yang Dr. Deming tu ajar sehingga mencapai tahap total quality management yang saya cakap tadi tu. Jadi ini antara motivasi lah untuk mereka motivate organisasi-organisasi itu supaya mencapai tahap kecemerlangan dalam dari segi aspek kualiti. Dan penubuhan QC Circle ni apa dia? QC Circle adalah satu unit kecil dalam satu-satu organisasi. Kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 3-4 orang, 4-5 orang, tak kisahlah terdiri daripada operator, sesiapa saja dalam satu-satu organisasi itu mereka form dia orang punya team. Dan kumpulan-kumpulan kecil ni tugas dia bebas untuk menyuarakan dia punya pendapat ataupun idea-idea untuk meningkatkan kualiti tempat kerja, kualiti proses kerja mereka contohnya. Sebagai contoh, kalau ada dalam satu production line tu kan, ada satu proses ni yang selalu diorang skip. Jadi bila skip proses ni tak boleh nak completekan the whole proses tu. Jadi mereka cadangkan untuk buat jig contohnya. Dengan penggunaan jig ni dapat menghindarkan daripada berlaku skip proses tu. Itulah maksudnya sekecil-kecil idea itulah datang daripada orang bawahan ni, pihak operator, pihak supervisor, technician dan sebagainya. Dan memang diiktiraf QC Circle ni lah yang antara pemangkin yang membolehkan Japan ni mencapai tahap pembangunan dalam revolusi industri itu dengan cepat. Mereka ni membantu, contribute banyak dalam pembangunan revolusi industri ketika itu. Okey. Okey. Saya ada jumpa satu footage TV pendidikan Jepun ketika itu. Kejap ya, saya tunjukkan. に管理というのはこの図が示すような手順、つまり計画、実施、チェック、アクションを繰り返して行うことにより、より高度の管理水準へと発展していくことができるのです。この管理のサークルを私たちが製品を作るときに適用したものが、皆さんご存知のデミングサークルと呼ばれるものです。Okey, tu dia PDCA cycle dicerita dalam TV.
Jangan main-main. Itulah. Kalau siapa yang faham, maksud saya faham. Uh, Okey, semasa seminar yang dilakukan oleh Dr. Juran dan juga Dr. Deming, mereka pernah membuat satu prediction. Mereka kata kalau semangat masyarakat Jepun ketika itu dikekalkan dalam keadaan macam itulah, maksudnya eager untuk belajar, untuk improvekan barang mereka. Mereka pernah buat satu prediction, dia kata dalam tempoh belasan tahun kemudian hari nanti, Jepun tidak mustahil untuk mencapai satu tahap kemajuan yang sangat-sangat maksimum dan mampu menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Jadi apa yang uh, predict oleh mereka ni sememangnya berlaku lah. Jadi brand made in Japan ni mula diterima oleh dunia. Mereka mula nampaklah kemunculan Jepun dalam memasarkan produk-produk berkualiti, produk mereka berjaya penetrate market international dan yalah, maksudnya image yang diberikan made in Japan ni suatu ketika dulu yang membawa image produk yang berkualiti rendah dah completely bertukar. Sekarang ni satu dunia dah mengiktiraf barang-barang produk daripada Japan ni, made in Japan ni adalah satu produk yang berkualiti tinggi. Dan muncul produk-produk brand yang kita biasa nampak lah sekarang ni kan. Ini pun adalah sebahagian daripada jenama-jenama terkenal daripada Jepun. Pada ketika itu mereka menemukan dua industri, perindustrian tapi segmen yang berbeza, automotif dan juga consumer electronic. Nama-nama Toyota, Honda, Mazda, Hitachi, Fujitsu ketika itu mula diterima oleh masyarakat dunia. Mereka ni juga mula menempatkan diri, membina kilang-kilang di seluruh dunia. Dekat Malaysia pun kita ada kan semua kilang-kilang jenama-jenama ni. Dan selain pada produk itu sendiri, konsep, maksudnya pengurusan cara Jepun, ilmu ataupun pengurusan cara Jepun tu kan, perkataan-perkataan Jepun yang kita biasa guna zaman sekarang ni, Kaizen, apa lagi, ialah Toyota punya production system ataupun lean management, ilmu-ilmu tu mula disebarkan, mula diterima oleh masyarakat dunia. Lean management contohnya, di bawah Toyota production system ni ada macam-macam falsafah di bawah tu. JIT, just in time punya konsep, Kanban Hoshiki, 5S, banyaklah ilmu-ilmu daripada pengurusan Jepun ni, pengurusan cara Jepun ni mula disebarkan, diterima pakai oleh masyarakat luar dekat luar Jepun kan, untuk sama-sama memajukan negara mereka sendirilah. Macam Malaysia pun mengadaptasi banyak ilmu-ilmu Jepun ni. Kita sendiri ada lukis polisi dan sebagainya. Jadi macam itulah ilmu, maksudnya Jepun punya cara pengurusan ni berjaya penetrate dunia, masyarakat dunia. Dan ini adalah graf GDP yang membandingkan antara Jepun, Britain dan juga Amerika. Kita boleh nampak dekat kawasan yang saya highlightkan tu kan, daripada tahun 1945 ketika Jepun kalah di Perang Dunia Kedua, kita lihat macam mana ekonomi growth dia, pembangunan ekonomi yang sangat-sangat drastik berubah sehingga ke lewat tahun 1980-an ni kiranya dia punya peak berada di belakang Amerika, menjadi kuasa ekonomi dunia yang terbesar lah, nombor 2 terbesar di belakang Amerika. Dan pada tahun 2000 ini kemunculan China dan sebagainya. Dia berjaya sampai peak dia lewat tahun 1990-an macam tu kan. Okey. Itulah episod, saya rasa secara ringkas episod yang saya panggil Zero to Hero lah.
Akio Morita-san ni dia adalah founder pada Sony Corporation. Dia ada buat satu buku. Dalam buku beliau Made in Japan, dia ada bercerita tentang keadaan kilang Sony ketika itu. Dia kata para pekerja ketika itu tak bodoh sangat nak dapat gaji memadai kalau mereka sekadar dapat semangkuk nasi dan juga kicap. Jadi dia tahu yang negara mereka ni berada dalam keadaan yang tengah susah kan, tengah miskin, dan mereka tak minta lebih daripada itu. Tapi yang mereka tahu, mereka di peringkat bawahan ni, para pekerja ni perlu bersatu hati, perlu kuat untuk sama-sama membantu menjadi pemangkin lah untuk membangunkan industri mereka, which eventually nanti akan menaikkan taraf, menaikkan keadaan Jepun tu sendiri daripada negara yang poor menjadi satu negara yang maju. Jadi mereka tahu pengorbanan tu perlu dibuat, dan masyarakat ketika itu memang macam saya cerita tadi, semangat mereka tu lain sebabkan macam yang saya cakap, mereka rasa humiliation yang berlaku disebabkan dengan kekalahan dan juga penjajahan tentera Amerika ketika itu, membuatkan mereka rasa bersemangat untuk recover cepat, keluar daripada kancah pendudukan tu kan, daripada tentera Amerika, dan mereka kena kuat semangat untuk maju ke depan. Itu ketika itu spirit mereka lain macam. Jadi para yang generasi terdahulu ni, kiranya pangkat pakcik atau makcik di zaman sekarang kan, mereka ni memang, saya daripada kaca mata saya sendiri, mereka mempunyai satu semangat yang luar biasa. Saya pernah kena marah dalam train kalau tak silap. Saya bagi seat untuk seorang pakcik ni duduk, dan mereka, pakcik ni sendiri tanya saya, kenapa nampak sangat ke mereka ni tua kan. Mungkin dia rasa humiliated lah, maksudnya macam saya memperlekehkan dia ataupun mengatakan dia lemah. Jadi dia tak boleh terima benda tu. Dan ramai lagi peringkat pakcik-makcik ni yang masih bekerja secara aktif dekat luar sana. Kita selalu nampak orang-orang yang menjaga keselamatan lalu lintas ni bila ada construction kan. Banyak yang daripada kalangan para generasi yang terdahulu. Semangat mereka luar biasa. Itu dia. Saya rasa satu keadaan yang cukup sesuai lah, ideal untuk representkan konsep perkataan zero to hero tu. Macam mana masyarakat Jepun ni daripada satu negara yang dah hampir musnah, bangun balik, mereka bersatu hati, membangunkan balik negara mereka sehingga menjadi antara kuasa besar ekonomi dunia di lewat tahun 90-an tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Andai kata anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang feedback, saya amat alu-alukan untuk ajukan dekat ruangan komen tu. InsyaAllah nanti di episod yang berikutnya saya cuba untuk menjawab persoalan anda. Okey, kalau anda rasa video ni bermanfaat, mungkin boleh tolong saya untuk sama-sama berkongsikan dengan ramai lagi di luar sana, insyaAllah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di lain episod. Bye-bye.